sepenggal buku yang meninggalkan kenangan yang sangat manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berusaha saudara pengacara majlis, dari pengacara majlis, Yang Berhormat Datuk Razali Haji Ibrahim, Kepala Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Yang Berusaha Datuk Mohid Muhammad, Ketua Setiausaha PBS, Datuk Seri Kamarudin bin Syarah, Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan, Kesenian dan Kebudayaan, Yang Berusaha Datuk Abdul Ghani Ahmad, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Bandar Perbadanan Putrajaya, Wakil Presiden Perbadanan Putrajaya yang menjadikan Putrajaya begitu hebat sekali. Wakil Datuk Ketua Polis Kuala Lumpur, Yang Berusaha Encik Muhammad Maliki Muhammad Rafi'i, Presiden Majlis Belia Malaysia, rakan-rakan daripada KBS, rakan-rakan daripada kementerian-kementerian lain yang turut hadir pada hari ini, memberikan tepukan gemuruh pada mereka semua. Rakan-rakan wakil agensi-agensi kerajaan dan NGO, Esko-Esko Kanan, MBM, penaja utama Himpunan Belia Negara 2012, tanpa mereka susah kita nak gerak. Datuk-datuk, katin-katin, tuan-tuan, adik-adik para belia yang begitu bersemangat, begitu bertenaga dalam kreatif. Sebenarnya setiap kali diadakan majlis seperti ini untuk malam yang kita panggil malam penghargaan, satu perkara yang menjadi kerisauan saya, kegelisahan saya ialah bila nak ucap terima kasih, saya takut ada yang tertinggal apabila saya menyebutkan narai siapa yang perlu diucapkan terima kasih. Lebih-lebih lagi dalam himpunan yang sebegini besar yang telah kita adakan dengan jayanya pada 23 hingga 27 Mei yang lepas, saya tak boleh senaraikan dan sebut semua kerana terlalu banyak yang telah memberikan sumbangan besar, kecil, direct, indirect. Golongan mereka yang menyampaikan publicity daripada awal sekali, before, during and after, sebelum himpunan, sewaktu himpunan dan selepas himpunan. Ada di kalangan artis yang telah menghantar Twitter yang telah mencetuskan impression sebanyak, saya tak tahu, lebih daripada, saya lupa yang terakhir, 20 juta impression. Golongan yang terlibat dalam social media, bloggersnya, Facebooknya, yang mendapat impression 11.3 juta. Di kalangan yang memiliki chain pawagam yang telah memainkan promo Hari Belia 2 minggu sebelum Hari Belia secara percuma, setiap hari seminit, keseluruhan pawagam-pawagam sebelum menonton wayang diberitahu ada cerita yang lebih besar, pertunjukan yang lebih besar, satu persembahan yang lebih besar, yang terhebat dalam dunia pada hari ini, iaitu Himpunan Jutaan Belia. Saya nak ucap terima kasih pada bukan saja KBS, kerana ini bukan kejayaan KBS, tetapi juga rakan-rakan daripada kementerian lain. Kementerian, kalau saya sebutkan Kementerian Datuk Kamarudin Syarah tadi, Kementerian Penerangan, Kesenian dan Kebudayaan, siang malam membantu kita dari segi mempromosikan bukan saja RTM, Jabatan Penerangan, pergi ke semua tempat, dan juga perkarangan dataran bulatan Gemilang ini
Di depan sana mereka turut memainkan peranan. Kementerian-kementerian lain, pertaniannya, Kementerian Dalam Negerinya, Kementerian Luar Negaranya, Kementerian Pertahanannya. Kalau saya tertinggal satu, janganlah kecil hati. Tetapi yang pentingnya, kejayaan baru-baru ini telah benar-benar mengangkat standar martabat, suatu rasa bangga bahawa belia Malaysia adalah belia hebat dan yang terhebat dalam mana-mana belia yang lain. Di Parlimen ditanya apa dia kelebihannya, saya sebutkan 3 perkara: engagement, empowerment dan participation. Dari segi engagement, kita nak dekati belia. Belia daripada dikatakan 530 acara. Kalau selama ni orang fikir belia ni rempit, dadah, lepak, itu hanya 3 perkara. Yang positif kita tunjukkan 530 event. Datanglah ke Putrajaya. Yang lemah londainya, tariannya, sampailah yang ke ekstrimnya. Yang motosikal, motocross, freestyle, datang daripada Jepun. Kalau pergi ke Dubai, kena bayar 200-300 riyal ataupun 200-300 duit kita. Datang sini percuma. Dari segi perniagaan, yang andaikan kalau seorang berbelanja lebih kurang RM100, dia telah menjanakan ekonomi dalam Putrajaya pada waktu itu lebih daripada 200 juta ringgit. Saya beritahu, ada PM dalam kabinet, cara kita nak bantu rakyat ni banyak cara. Hari ni bagi voucher RM570 kepada pemandu teksi untuk tukar tayar setahun sekali. Bagi direct. Tepuklah tangan juga walaupun bukan pemandu teksi. Dulu pada rakyat yang pendapatannya seisi keluarga kurang pada 3,000, kita bagi 500. Pada mahasiswa bagi voucher buku 200. Pada adik sekolah semua dapat 100. Itu direct. Tapi hari belia kita belanja lebih kurang sikit untuk promosi, buat infrastruktur, buat pentas, buat apa. Orang yang pasang kanopi dapat pendapatan, orang yang bawa orang dengan bas dapat pengangkutan, orang berniaga, hari berniaga barang sukan, baju, barang jin, barang elektronik, makanan, semua dapat. Akhirnya perbelanjaan kita yang sedikit, himpunan jutaan belia, menjana pendapatan seluruhan yang besar kepada rakyat jelata. Sampai ada belia yang kreatif. Segmen bandar, belia bandar. Ada belia, segmen belia bandar. Tolong tunjuk angkat tangan sikit. Angkat je lah, belia bandar semua ni. Dia kata orang, dia tahu bila orang nak berjalan daripada ujung ke ujung sejauh 6 km, semua dah kerah dah dia punya betis. Betul tak? Ada yang ambil kesempatan, this is business. Kekerasan betis itu adalah bisnes bagiku. Berapa banyak yang buka masaj kaki, berapa yang banyak yang terus angkut beca daripada Melaka. Itu pun jadi bisnes pada hari itu dan begitu berjaya sekali. Sebab itu kita lihat himpunan jutaan belia ini daripada dimensi yang berbeza. Dari segi keperkasaan belia, empowerment of the youth, kita beritahu tidak ada satu negara pun dalam dunia ini yang mempunyai kota pentadbiran. Kalau di Brazil dia ada Brasilianya, South Africa dia ada Pretorianya, Australia dia ada Canberranya, dan ada beberapa lagi yang lain yang sanggup membenarkan kota pentadbirannya beberapa hari untuk digunakan oleh belianya. Buatlah apa yang hendak kau buat, ini adalah milik kamu.
hanya Malaysia yang berbuat demikian, kerana Malaysia adalah negara yang mesra belia kita. Ada belia beritahu dia rasa bangga, dia kata. Rupanya dalam Malaysia ni banyak hari. Ada hari wanita, ada hari jururawat, ada hari angkatan tentera, ada hari bapa, ada hari ibu, ada hari apa. Tetapi tak boleh lawan hari belia kita yang paling hebat. Dilihat daripada perspektif ekonomi, pulangannya telah disebutkan tadi. Tetapi yang lebih besar sekali ialah ianya adalah memberikan kebanggaan yang begitu besar pada seluruh rakyat. Tidak ada orang mimpikan Putrajaya boleh dipenuhi kalau dikira bilangan kereta kenderaan pada waktu itu. Bas 40 orang, kereta boleh muat 4 hingga 5 orang, motosikal seorang 2 orang. Sebanyak 296,000 kenderaan datang. Kalau kali 5, bandingkan pukul rata 5, bas 40 orang, basikal seorang 2 orang, motosikal 2 orang. Itu saja 1.5 juta orang sudah datang ke Putrajaya. Tapi dikira dari segi segmen, ini yang berdasarkan TV rating lah. Nak tengok stage mana yang patut dapat sponsor lebih besar. Main stage malam yang terakhir itu 50-60 ribu. Battle of the Band berapa ribu. Yang ini berapa banyak, yang ini berapa banyak. Total ialah 2.4 juta orang datang ke Putrajaya. Siapa boleh bayangkan? Putrajaya, kota yang sepi, yang jauh. Sehingga kan pada hari Isnin yang pertama, pada tanggal 28 hari bulan, himpunan jutaan 23 hingga 27, 28 tu, saya tengok ramai pegawai-pegawai KBS duduk di luar menangis. Kenapa? Aduh, semalam begitu rancak, malam ini sunyi sepi. Ramai yang nak minta cuti. Sedih bila melihat Putrajaya kembali sunyi sepi selepas itu. Tetapi jangan bimbang, tahun depan let's rock Putrajaya bigger and bigger. Sebab itulah saya beritahu pada Datuk Ghani, nak beritahu secara rasmi, baru-baru ni Kabinet meminta saya suruh sampaikan, pertama terima kasih, kedua tahniah dan syabas kepada semua yang menjayakan. Yang kedua, dia menyebutkan bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri mengatakan bahawa kita negara ini perlu ada satu karnival yang besar. Kalau Rio-nya ada karnival Rio, sebut Rio de Janeiro, kita boleh bayangkan apa dia? Sambanya 3 hari setahun, tapi orang ingatnya itu. Orang pergi Thailand, Pesta Songkran. Orang Thailand ni tak duduk di Bangkok, dia semua balik kampung. Tapi pelancong datang berpuluh-puluh ribu. Kenapa? Pergi dekat Jalan Silom ataupun Sukhumvit, naik tutut, orang tahan tutut, sembah air, seronok. Kerana sembah air, orang datang daripada Sweden, daripada England, kerana nak kena sembah air. Jadi katanya, why not you adopt? Seluruh negara adopt. Himpunan jutaan belia ini kita berikan jenama baru, iaitu Putrajaya Youth Festival. Setiap tahun kita adakan program dan konsep ini. Saya beritahu, we will sit down, kita akan bengkelkan perkara ini, kita akan bentang kembali. We need more input, pandangan, brainstorming, promosi dan juga postmortem kepada apa yang telah kita lakukan, dan kita sekali lagi meminta pandangan daripada anda semua. Saya ucap terima kasih banyak pada semua. Saya tak boleh nak sebutlah tadi semua penaja-penaja. Kalau saya sebutkan daripada Sandilands, NASA, Aerosat, Celcom, Axiata, Yo Hiap Seng, Genting, Gigi, Canon, Mami, RHB, Agrobank, Maxis. Banyak lagi saya nak sebutkan. Program-program yang istimewa bersifat internasional
penampilan Ego Sato dibawa oleh MBM. Berikan tepukan pada Presiden MBM. Ada lagi daripada luar kumpulan daripada Korea yang disebut K-pop. Orang tak faham K-pop tu yang nak marah sangat. Adalah yang tak berapa tu, kita betulkanlah. Standard Chartered mainkan peranan, Ikiden Run, Japan Fest, pertandingan paintball terbuka, ada 42 negara datang, Sasuke Malaysia, J-pop, Redah 4x4, World Youth Jazz Festival tempat di sini, International Formula, Langkawi International Formula Jet Ski Super Series. Terlalu banyak yang diadakan pada waktu tersebut. Semua ini saya nak ucap terima kasih banyak. Cuma saya nak sebut, ada siapa yang datang hari ini, kita perkenalkan lagi satu konsep hiburan kita secara flash mob. Pada jutaan belia dah banyak dah. Kita panggil flash mob ni, kita panggil mobis ke flasher? Kita panggil the mobis. Dia nampak begitu bersahaja datang, tetapi menggerakkan perasaan orang ramai. ABS dipertanggungjawabkan lagi untuk mengadakan satu lagi perhimpunan belia yang besar pada 15 Julai, iaitu pelancaran I Am For You, One Malaysia For Youth oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, menandakan penggabungan keseluruhan badan-badan sukarelawan dan menggalakkan pelibatan belia dalam kerja-kerja kesukarelawan. Sukarelawan bukan sahaja waktu ada disaster, waktu ada bencana. Sukarelawan siapa nak tengok orang tua, nak buat tuition, nak bersihkan kawasan. Kerana pada hari belia sebagai contoh, 5 hari tak ada sampah sarak di Putrajaya. Ini sukarelawan yang mainkan peranan. Pada hari tersebut kita akan gerakkan lagi flash mob yang lebih indah, lebih hebat yang digerakkan oleh adik-adik pada hari ini. Jangan lupa 15 Julai. Datuk Kamarudin beritahu sambutan 31 Ogos pun kita akan gerakkan belia dengan cara begini. Kita kena ramai-ramai. Dan insya-Allah belia bergerak, ditonjolkan, memberi impak bukan hanya pada hari belia. Kita akan terus memberi impak, memberi kesan, akan diingati, akan dikenang kekuatan belia Malaysia sampai bila-bila, setiap hari, setiap masa, kerana kita belia Malaysia yang baik, yang hebat, yang akan menjadi contoh dan model pada sesiapa sekalipun. Sekali lagi saya ucap terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak-banyak seluruh penghargaan yang tak boleh saya sampaikan. Terima kasih pada Putrajaya, terima kasih pada semua. Saya cukup terharu, saya cukup kenangkan perkara ini sampai bila-bila masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.